Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita meneruskan siri perbincangan ulang kaji UPKK, yang mana pada kali ini kita nak sambung dalam bab sirah bagi tahun 4 di tajuk Jihad Rasulullah. Okay. Tajuknya adalah Jihad Rasulullah dan para sahabat yang berkaitan dengan unit 5, iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok Perjanjian Hudaibiyah ni adalah apa? Perjanjian apa? Berlaku di antara siapa? Okey. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah dengan musyriki Mekah. Perjanjian ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah di Hudaibiyah. Berlaku pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah yang bertempat di Hudaibiyah. Okey, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi memasuki Baitullahil Haram bersama para sahabat dalam keadaan aman dan bercukur kepala. Okay. Sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni, Rasulullah bermimpi dulu. Dan seorang Nabi dan Rasul, kalau dia bermimpi, itu merupakan salah satu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk ke Baitullah, kemudian dalam keadaan aman dan bercukur. Itu isyarat kepada satu hari nanti, masa ni Rasulullah berada di Madinah, dan satu hari nanti akan berlakunya Rasulullah akan dapat masuk ke kota Mekah setelah lama Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah dan sangat rindu kepada dia punya tempat kelahiran dia, tempat kelahiran baginda. Sahabat-sahabat pun rindu, semua rasa nak balik jumpa keluarga, ada lagi keluarga yang dekat Mekah sana. So ini adalah satu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah hantar melalui mimpi kepada Rasulullah, yang mana satu hari nanti Rasulullah akan masuk ke Baitul Haram dalam keadaan aman. Maksudnya tanpa peperangan, tanpa kekacauan, tanpa orang kata ada apa-apa masalah. Masuk dengan aman tanpa ada pentumpahan darah dan bercukur kepala. Bercukur kepala ni isyarat bagi ibadat haji dan umrah. Okey. Kemudian seramai 1,500 orang keluar bersama Rasulullah tanpa membawa senjata kecuali pedang bersarung. Okey, so bila Rasulullah bermimpi, di kemudian hari Allah ilhamkan, okey, boleh keluar untuk menuju ke Mekah lah, tanpa membawa sebarang senjata kecuali pedang bersarung. Senjata tu maksudnya tanpa ada baju perisai, tanpa ada pasukan-pasukan memanah, cuma ada pedang bersarung untuk defend, untuk berlindung kalau ada musuh di tengah jalan, untuk melindungi diri. Okey. Apabila sampai di Hudaibiyah, beberapa lelaki Bani Khuza'ah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan tujuan kedatangan Rasulullah, dan diberitahu bahawa tujuan rombongan itu adalah untuk menziarahi Baitullah dan mengerjakan umrah. Bila kita kata pertengahan jalan sampai di Hudaibiyah, ada beberapa orang lelaki daripada Bani Khuza'ah datang jumpa dengan Rasulullah. Tanya, wahai Muhammad, dia kata, apa tujuan kamu datang ni? Dan kemudian Rasulullah menjawab, rombongan kami ini datang adalah untuk menziarahi Baitullah dan mengerjakan ibadah umrah. Okey, seterusnya
wakil yang dihantar untuk berunding dalam perjanjian Hudaibiyah ni untuk berunding bila bukan perjanjian Hudaibiyah lagi. Wakil yang dihantar ni maksudnya orang yang bila dia orang tahu yang Rasulullah ni nak masuk ke Mekah untuk mengerjakan umrah, dia kata tunggu dulu. Hantar seorang daripada wakil kamu untuk pergi berbincang, dengan puak kami. So, kaum musyrikin, wakil dia adalah Urwah bin Mas'ud, dan bagi rombongan Islam ni, Rasulullah menghantar Uthman bin Affan untuk pergi berunding. Okey, seterusnya telah tersebar berita kematian Uthman bin Affan kerana beliau ditahan 3 hari sewaktu berunding. So bila Rasulullah hantar Uthman bin Affan tadi, 3 hari Uthman tak balik. Rundingannya difikirkan oleh rombongan Islam mungkin panjanglah sampai 3 hari. Bila dah sampai 3 hari itu tersebar berita kematian Uthman bin Affan kerana beliau ditahan 3 hari sewaktu berunding. Lepas tu bila dah dengar tentang kematian Uthman ni, maksudnya nak pergi berunding sahaja, kenapa sampai kena bunuh-bunuh. So bila lepas tu Rasulullah mengajak orang Islam untuk berjihad. Lalu mereka berbai'ah, berjanji taat setia di bawah sepohon pokok untuk tidak lari dari medan juang yang dinamakan Bai'ah Ridwan. Okey, bila Rasulullah tahu, Rasulullah dengar tentang berita Sayyidina Uthman telah dibunuh, Rasulullah pun marah dan kemudian dia kata, wahai orang rombongan yang mengikut aku ini hari ini, marilah kita berjanji taat setia untuk berjihad, membela kematian Sayyidina Uthman walau dengan apa cara sekalipun. Diorang tadi tak bawa apa-apa, tak bawa perisai, tak bawa alatan memanah, cuma ada pedang masing-masing sahaja. So perjanjian itu pun dibuat. Bai'ah itu pun dibuat yang dinamakan dengan Bai'ah Ridwan. Okey, Uthman bin Affan dibebaskan selepas kaum musyrikin mengetahui berita bai'ah tersebut. So bila Rasulullah membuat satu perjanjian dengan rombongan-rombongan dia seramai 1,500 orang tadi tu, berita tentang bai'ah tu sampai ke puak-puak musyrikin, orang-orang kafir dekat Mekah. Dia orang tahu, oh Muhammad nak serang kita. So diorang ni memang takut dengan puak-puak Islam. Sebab dalam sejarah peperangan sebelum ni pun banyak yang dimenangi oleh tentera Islam walaupun jumlah mereka sedikit. So bila macam tu, bila dah tahu Rasulullah berbuat perjanjian dengan kaum muslimin untuk sama-sama pergi membela kematian Sayyidina Uthman bin Affan, mereka pun Allah datangkan perasaan takut dalam diri mereka. Lepas tu dia orang pun membebaskan Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, musyrikin Mekah telah menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dimeterai bersama yang dinamakan rundingan tersebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Okey, bila berlakunya perkara-perkara tadi itu, dengan terjadinya Bai'ah Ridwan, dengan tersebarnya kematian Sayyidina Uthman, lepas tu Sayyidina Uthman dibebaskan. Bila diorang rasa takut, diorang pun hantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah. Bila jadi macam ni, inilah baru terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Okey, ada di kalangan sahabat tidak menerima perjanjian tersebut kerana memihak kepada musyrikin Mekah, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam perjalanan pulang daripada Hudaibiyah telah turun surah Al-Fathu
Orang Islam gembira dengan pembukaan kota Mekah. Okey. Ada dalam kalangan sahabat tidak terima. Saidina Umar, dia tidak terima tentang isi perjanjian Hudaibiyah ni. Kerana dia kata berat sebelah, lebih memihak kepada musyrikin berbanding dengan kita di pihak Islam. Tapi Rasulullah kata tak apa. Dalam dalam berat sebelah itu pun masih ada lagi masih ada lagi kelebihan di pihak kita, insya-Allah. Rasulullah cakap macam tu, Saidina Umar pun reda daripada kemarahan, dan dalam perjalanan pulang daripada Hudaibiyah telah turun surah Al-Fathu. Kemudian orang Islam pun gembira dengan pembukaan kota Mekah yang terjadi selepas perjanjian Hudaibiyah ni. Okey. Kandungan perjanjian Hudaibiyah. Kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okey, apa yang terkandung dalam perjanjian Hudaibiyah tadi tu? Yang siapa pergi tadi? Suhail tadi. Suhail bin Amru pergi dengan Rasulullah. Dia pun memberi beberapa perkara yang perlu dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Kedua-dua pihak tidak boleh mencuri, menceroboh, mengkhianati dan mungkir janji. Dia orang berjanji untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh jadi apa-apa. Maksudnya berperang tu no. Membunuh, mengkhianati, mungkin janji pun tak boleh selama 10 tahun. Okey. Orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Masa Rasulullah pergi masa terjadinya perjanjian Hudaibiyah ni, Rasulullah tak boleh nak buat umrah pada tahun tu. Akan tetapi mereka dibenarkan untuk mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Tahun depan bolehlah, dia kata. Dan tidak melebihi 3 hari. Tak boleh lebih daripada 3 hari. Mereka hanya boleh membawa pedang yang bersarung sahaja. Itu syarat-syarat yang kandungan perjanjian Hudaibiyah. Kemudian apa lagi? Okey, kedua-dua pihak dibenarkan untuk membuat perjanjian dengan pihak lain yang disukai dan disukai. Mana-mana kabilah boleh memilih sama ada hendak mengikut perjanjian dengan masyarakat Quraisy ataupun umat Islam. Boleh pilih. Nak ikut Quraisy ke, nak ikut kafir Quraisy ke, nak ikut orang Islam. Mana-mana kabilah lah, mana-mana suku kaum. Boleh ikut Islam ataupun boleh nak mengikut puak kaum musyrikin. Okey. Orang Quraisy yang lari ke Madinah tanpa kebenaran wali hendaklah dihantar semula ke Mekah walaupun telah memeluk Islam. Manakala orang Islam yang lari ke Mekah tidak akan dipulangkan semula kepada orang Madinah. Okey, ini yang menjadi sedikit ketidakpuasan hati di hati Saidina Umar. Kenapa orang Quraisy yang lari ke Madinah kena hantar balik? Orang Islam yang lari ke Mekah tak boleh dihantar balik. So Rasulullah jawab, kalau orang Quraisy yang lari ke Madinah akan dihantar semula. Sebab dia kata kelebihan dekat kita adalah masa dia orang lari ke Madinah itu dan dia orang memeluk Islam, dia orang dah ada basic agama semasa mereka melarikan diri. So kita hantar pulang. Kita hantar. Dia orang dah peluk Islam. Orang yang memeluk Islam semasa melarikan diri ke Madinah ini telah tahu kebenaran tentang Islam dan kita hantar balik dia, dia boleh dakwah keluarga dia. Dia boleh dakwah keluarga, dia balik. Dan makin ramailah orang yang akan memeluk Islam. Dia boleh ajar syahadah dan sebagainya. Kemudian manakala orang Islam yang lari ke Mekah tidak akan dipulangkan semula kepada orang Madinah.
orang Islam yang lari ke Mekah tidak akan dipulangkan semula ke Madinah ni. Okey, contohnya, kalau adalah diorang dah tak sabar nak tunggu tahun depan, bila dah buat perjanjian, okey, dia pun fikir, kalau aku pergi ke Mekah sekarang, aku tidak dihantar pulang. So, aku boleh bersama dengan keluarga aku. Kalau dia buat macam tu, dia pun, katakanlah, dia pun melarikan diri. Senyap-senyap dia keluar daripada Madinah, pergi ke Mekah. Orang Mekah pun kena, weh, ni muhajirin ni, orang yang berhijrah dulu ni. Oh, kau balik. Kau dah tak boleh keluar daripada kota Mekah ni. Kau dah kena duduk dengan keluarga kau. So, orang tu memang dah bertahun-tahun dengan Nabi dekat Madinah. Confirm lah Islam dia tu dah mantap, dah boleh mengajar orang dan sebagainya. So, dia akan mengajar ahli keluarga dia, jiran-jiran dia dan penduduk-penduduk lain dekat Mekah. So, secara tak langsung, walaupun nampak berat sebelah, tapi ada faedah, ada kelebihan yang difikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Rasulullah. Okey. Okey, kesan perjanjian Hudaibiyah. Kesan perjanjian Hudaibiyah, semua Yahudi yang khianat diusir daripada Madinah. Yahudi yang mengkhianati perjanjian Sahifah Madinah ataupun perlembagaan piagam Madinah dulu, yang khianat semuanya akan diusir, akan dihalau keluar. Dakwah Islam dapat disebarkan dengan meluas. So, tak ada kekacauan, tak ada orang nak datang serang, tak ada lagi peperangan, dah ada kejahatan senjata. Islam sudah dapat disebarkan dengan meluas pada masa tersebut. Yang ketiga, kehidupan masyarakat, negara aman damai, tanpa ada lagi musuh yang akan mengganggu dengan termeterainya perjanjian Hudaibiyah tadi. Dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh berkongsi berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah ni, dan saya mohon maaf sekiranya ada fakta-fakta yang tidak tepat, boleh tegur di ruangan komen. Kalau dan semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe and share untuk video-video yang seterusnya yang kita akan kongsikan sama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.